Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 7 tentang keelektrikan dan keelektromagnetan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang subtopik yang pertama 7.1 keelektrikan. Dalam subtopik ini kita akan belajar tentang tenaga, yang kedua tentang cas elektrik dan yang ketiga kita akan belajar nanti tentang arus elektrik. Tetapi pada hari ini kita akan fokus kepada tenaga dahulu. Definisi bagi tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja dan unit bagi tenaga ialah joule di mana simbolnya adalah J besar. Jom kita lihat beberapa contoh tenaga. Yang pertama adalah untuk manusia. Manusia memerlukan tenaga kimia daripada makanan untuk bekerja, bermain dan juga bersukan. Yang seterusnya kenderaan ataupun kereta lah. Kereta juga memerlukan tenaga kimia tetapi daripada bahan api. Jika kereta tidak dapat bahan kimia daripada bahan api, mereka tidak boleh bergerak. Yang seterusnya adalah tumbuhan. Tumbuhan memerlukan tenaga cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Tenaga tidak boleh dicipta dan juga tidak boleh dimusnahkan. Tetapi tenaga boleh berubah bentuk. Kita tengok kepada tenaga yang pertama. Tenaga yang pertama adalah tenaga haba. Tenaga haba menyebabkan suhu meningkat dan kita akan merasa panas. Yang seterusnya adalah tenaga kinetik. Tenaga kinetik merujuk kepada objek yang bergerak. Yang seterusnya adalah tenaga kimia. Tenaga kimia boleh didapati di dalam bahan api, bahan kimia dan juga makanan. Yang seterusnya adalah tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan melalui objek-objek yang bergetar. Yang seterusnya adalah tenaga cahaya. Tenaga cahaya membolehkan kita untuk melihat di dalam gelap. Yang keenam adalah tenaga elektrik. Tenaga elektrik merupakan pergerakan cas-cas elektrik. Dan yang terakhir adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear terhasil daripada bahan-bahan radioaktif. Okey, sekarang cikgu nak bagi satu contoh di mana tenaga mengalami perubahan bentuk. Jika dapat dilihat pada skrin sekarang, seorang wanita kelihatan sedang mengisi petrol ataupun bahan api ke dalam keretanya. Enjin kereta menukarkan bahan api tadi ataupun petrol kepada tenaga kimia. Dan sekali lagi tenaga kimia ditukarkan oleh enjin kepada tenaga kinetik di mana kereta dapat bergerak. Dan tenaga cahaya di mana terhasilnya lampu-lampu pada kereta. Dan tenaga bunyi terhasilnya bunyi radio dan bunyi horn. Ini sudah jelas menunjukkan bahawa tenaga tidak boleh dimusnahkan ataupun dicipta. Tetapi tenaga boleh berubah bentuk. Okey, baiklah. Sekarang kita beralih kepada sumber-sumber tenaga. Daripada mana datangnya tenaga-tenaga yang kita bincangkan tadi? Yang pertama adalah ombak. Ombak dapat menghasilkan elektrik iaitu hidroelektrik. Sama juga dengan angin. Angin dapat memutarkan kincir angin dan menghasilkan elektrik. Yang kedua adalah bahan api fosil, iaitu fosil haiwan, fosil tumbuhan yang akan menghasilkan petroleum dan arang batu, iaitu tenaga kimia. Yang seterusnya adalah air. Air mampu menghasilkan elektrik iaitu dipanggil sebagai hidroelektrik. Yang seterusnya yang keempat adalah biojisim. Biojisim ini kita perolehi daripada haiwan dan tumbuhan. Maksud cikgu haiwan itu najis haiwan. Yang kelima adalah matahari. Matahari menghasilkan tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Yang seterusnya adalah bahan nuklear yang akan menghasilkan tenaga nuklear di mana tenaga nuklear ini terdapat pelbagai kegunaannya, antaranya termasuklah menghasilkan tenaga elektrik. Dan yang terakhir adalah geoterma. Geoterma ini merupakan haba yang dihasilkan daripada bawah tanah.
Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk buat nota ringkas dengan menggunakan kefahaman yang anda dapat hari ini dan juga baca tentang cas elektrik sebagai persediaan untuk kelas seterusnya.